Good. Apa? Kenapa? Cakap apa ni? Kenapa? Okey, sekejap cikgu nak set up soalan, satu lagi soalan SPM. Sekejap. Okey cikgu. Cikgu Izan habiskan awal kelas kan? So shouldn't be a problem kot. So tak ada masalah lah. Maksudnya sepatutnya semua boleh immediately masuk dengan cepat kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So far macam mana? Online learning berkesan ke tak berkesan? Ada yang okey, ada yang macam entahlah. Tak okey. Yang tak okey apa? Internet connection? Tak faham. Tak faham. Macam tak cukup reference sangat bila macam tu. I see. So kalau tak faham apa buat? Bereput, menangis, pisah. Tak, subjek apa yang susah nak faham tu? Untuk saya kemis lah. Kemis bagai Telegram je tu. Betul. Tak, maksudnya cikgu share soalan-soalan past years lah maksudnya. Tak, cikgu explain dekat Telegram. Lepas tu nanti kita orang faham kat situ, tapi tak boleh faham. Sebab dia macam ni, dia bukan visual. Dia macam type. I see. Kalau macam climate cikgu kan, cikgu buat online, cikgu kasih reference, cikgu tunjuk cara buat. So kita macam boleh catch lah apa cikgu nak sampaikan. Somehow boleh follow lah kita. Yup. Tapi ada, kalau awak perasan, cikgu pun ada a few part yang cikgu skip tau sebenarnya. Contoh macam integration. Ada satu part yang kita skip tau. Perasan tak? Ke tak perasan? Volume kan cikgu? Volume cikgu dah masuk belum? Tak. Cikgu tak masuk kan? Sebab cikgu tengok volume memang tough sikit. Jadi cikgu nampak ada topik yang memang cikgu kena buat kat sekolah. Tapi kalau awak nak tengok sambil-sambil tu boleh tengok jugalah. Okay. Dia quite tough. Ya. Midterm kita masa mana? Cancel. Ada orang bagi tahu tak? Tak ada? Ada. Ada? Cikgu Izan. Cikgu Izan cakap apa? Cancel lah, tak ada lah. Cancel tapi kita akan buat test 2 online. Dia macam ujian biasa lah kira, macam ujian biasa. Dia akan uji currently on apa yang kita belajar untuk online ni. Cikgu tak boleh ni cikgu tak boleh auto admit participant. Setiap kali orang masuk cikgu nak kena approve kan. Safety je ke safety? Safety. Safety kan. Setuju. Subjek apa lagi guna Google Meet? Sejarah. Setuju lah. In fact, Cikgu Syazwan sebenarnya yang advise cikgu untuk guna Google Meet. So, cikgu tengok macam okey lah, kan? Sebab dia lama sikit kan, jadi cikgu pun tak kisah pasal masa tu. So, sekarang dah 10-2 minit. Kita tunggu sekejap. 10-5 minit start kan? 10 minit boleh. Nak minum air ke? Pergi minum dulu. Jangan cikgu. Nak ke tandas ke? Siapa lah tak aku pergi pagi ni? Sial lah.
Ada lagi 17 orang ni tak masuk lagi. Ingat cikgu kena start dulu sebab somehow dah pukul 10.05 10 minit. So cikgu start dulu. Kita start dengan bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, ada seorang yang nak masuk. Cikgu, this is my first time guna meet. Okey, cuma cikgu notice dia punya ni lah virtual background tu tak ada kan. So yang tu jangan betul lah. So rasa hiccup dekat situ je. But never mind. Kita akan cuba apa yang boleh insya-Allah. Dan cikgu pasal satu lagi, dia punya button annotate pun tak ada. Annotate pun tak ada. Jadi kemungkinan cara kita nak interactively macam sebelum ni mungkin agak susah sikit lah. Okay, tapi kalau cikgu rasa kita cuba tengok on the bright side, insya-Allah kita boleh buat. Okay, on last Friday kita punya kelas pukul 10 pukul 9. Cikgu ada maklumkan kita nak bincang soalan MRSM hari ni. Okey, soalan MRSM tahun 2018. Cikgu dah maklumkan dekat Padlet dah ada. So ada yang dah buat dah sebenarnya, very good. Okey, dan cikgu nasihatkan lebih senang kalau awak dapat print handout tu supaya sambil kita bincang hari ni sambil awak boleh buat. Sebab cikgu tengok masalah kita untuk meet adalah sebab cikgu nak share screen tu mungkin awak tak boleh nak interact. So lebih pada awak observe je apa cikgu buat. Okay, so mungkin awak boleh buat dekat kertas juga kalau awak dah print. Even easier. Okay, so cikgu nak share screen. Okay, kejap Want to share screen on... nak share screen pun susah Sekejap. You can do it, cikgu. You can do it. I can do it. Yes, you can do it. Okay, yang cikgu boleh buat adalah cikgu boleh share cikgu punya entire screen. Okay, sekejap Nampak ke? Nampak apa? Nampak tak apa yang cikgu share? I'm sharing my screenshot. Okay, good. So cikgu akan terus start dengan soalan MRSM Soalan MRSM. Ini adalah MRSM tahun 2018. Okay. Dan tadi ada pelajar yang maklumkan cikgu, dia dah cuba buat dah. Wait, ada orang nak masuk, tak boleh tu. Okay, ni antara hiccup je lah sebab tak boleh auto admit. But never mind. Okay, so cikgu bacakan soalan. Kita baca sama-sama. By the way, cikgu ingatkan sekali ni adalah MRSM So dia kata, the diagram shows a triangle ABC. Now, good news untuk vektor adalah setiap kali dia tanya soalan, nampak sama je pattern dia. Dia akan bagi kita diagram dan cara dia olahkan soalan pun sama saja. So kalau cikgu jadi student, cikgu akan cakap ini adalah good news untuk pelajar-pelajar dekat Malaysia sebab kita tak rasa pattern sama. Okay. Sebab sekarang cikgu tengok pattern soalan SPM adalah dia cuba untuk tukar soalan supaya pelajar rasa awak tak yakin tau. Awak tak yakin tu topik apa. Okay. So kita nak tengok macam mana soalan vektor tadi. So cikgu cakap tadi kita rasa secure. Nak rasa secure soalan ni, alhamdulillah vektor masih lagi tanya pattern yang sama. Okay, so by the way cikgu ingat sekali ini adalah soalan MRSM. Okay, so macam mana soalan dia kata kat sini? Dia kata ada triangle ABC, point P lies on the straight line BC. Okay, ayat klise biasa je ni. Dia kata P dekat atas garisan BC and point Q lies on the straight line AC. Kejap, ada orang nak masuk. Ni susah Ni macam
Macam kalau dah buat open house tu, orang asyik masuk rumah kita je. Tak reti nak tunggu. Alright. Lepas tu dia kata, ayat dia kat sini dia kata, it is given that BP equals to PC. Okay, ni maklumat ni kita kena take note. Dia kata BP is equal to PC, maklumat pertama. Kemudian dia bagi kita maklumat kedua juga. Is equal kan? And then dia kata QC sama dengan 1/3 AC, maklumat kedua. Dan dia bagi juga dengan AB sama dengan 3U. Okay, good. Dan AC sama dengan 2V. Cikgu tengok kali ni soalan MRSM nampak macam soalan negeri-negeri biasa je, tak nampak kompleks pun maklumat dia bagi tu. In fact, cikgu suka dengan maklumat yang dia kata BP sama dengan AC ni bagus. Sebab apa? Sebab ni maklumat yang paling senang ni. BP equals to PC ni senang kan? Apa maksud dia? Apa maksud dia? P is the midpoint of the line. Very good. P adalah midpoint. BP dengan PC ni sebenarnya sama panjang. Bila dia sama panjang, nanti senang untuk sekejap, ada orang tengah bersuka dia. Betul itu. Dengar tak lagu dia? Dengar. Layan kan? Layan. Boleh lah, layan lah. Layan Okay. Boleh cikgu bersin Okay, now. So good news adalah, kalau kita nak cari PC nanti, kemungkinan mengetahui BP tu dah cukup. Maksud cikgu adalah siapa tahu BP, automatically dia akan tahu PC, automatically dia akan tahu BC terus. Tu good news. Okay. Kemudian QC sama dengan 1/3 AC ni pun senang juga nampaknya. Macam mana nak buat QC sama dengan 1/3 AC ni? Senang je, kita dah buat hari tu. Cek. Awak pun boleh buat kat rumah. So cara dia adalah kita kumpulkan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okay, so this is how you write. So kumpulkan QC dengan AC tu satu tempat. So kita akan nampak dia on one side, and then 1/3 on one side. So macam biasa semua orang tahu QC dapat 1, AC dapat 3. So that is how you do it. Okay, so cikgu akan tanda QC. Where is QC? Siapa nampak QC kat mana? QC kat bawah ni. QC kat sini kan? Bawah. Dia macam tertutup sikit ni. Tertutup betul lah, tak nampak So QC dapat calik 1. QC dapat calik 1. AC macam mana? AC 2 dapat calik 2 je. Okay, siapa dapat calik 2 kat mana? AQ dapat calik 2, betul. AQ dapat calik 2. Walaupun dia tulis AC sama dengan 3, tapi kita cuma calik 2 sahaja. Sebab QC dah calik 1. Sekejap, ada orang masuk. Kesian dia tunggu lama. Orang Rashad, kesian dia. Kesian Julia. Okay. Alright, now back to this discussion. So far follow Okay, dan cikgu juga boleh buat garisan AC sama dengan 3U. Ada orang tak tutup mic lah, so dia bunyi a bit noisy tau. Pasal tak? Okay, now AB sama dengan 3U. Tak faham terus tanya guys. Tak faham terus tanya, cikgu tak nak tanya banyak kali. And then AC sama dengan 2V pun sama juga. AC 2V, so sepanjang-panjang AC ni dia bagi vektor dia sama dengan 2V. So cikgu akan buat macam ni besar-besar. Let's write it as 2V macam ni. Okay, so far ada lagi tak maklumat yang kita tak entertain untuk soalan MRSM ni? BP dah tulis, PC dah tulis, QC, AC dah buat, AB 3U dah buat, AC 2V dah buat. Okay, so awak nampak maklumat yang kita dah baca ni, kita dah transfer ke soalan ni, okay tak? Is it okay? Okay. Okay kan, not bad kan untuk soalan MRSM. Okay, sekarang tengok ni guys. Cikgu rasa sedikit awkward. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan rasa sedikit awkward. Sebab tadi kalau awak perasan, kita dah tahu maklumat BP dengan PC ni, diorang ni sama panjang, betul tak? And in fact, kita dah siap tanda dah. BP dapat 1 calik, PC dapat 1 calik. Okay, kalau cikgu jadi calon SPM, cikgu akan rasa, antara yang awkward lah cikgu rasa, kita dah calik, tapi nama vektor ni kita tak tahu. Kan betul tak? Kita dah letak dah dia satu segmen, dah letak dah pisah segmen, tapi kita rasa aku cuma tahu dia macam ni je ke? Vektor BP ni aku tak tahu ke? Kalau cikgu jadi calon SPM, cikgu akan rasa awkward kat situ. So cikgu rasa, okay, untuk soalan MRSM ni, orang yang buat soalan ni bijak. Okay, sepatutnya students, kita mesti cari vektor BC ni dengan sendiri. Maksudnya awak kena buat sendiri. Memang dia tak cakap, tapi kita kena buat sendiri. So kalau ada kawan kita tanya, kenapa engkau buat sendiri, soalan tak suruh? Sebab kita dah tahu dia punya
Calit ni. Calit ni dah tahu dah. Faham tak? You dah tahu calit ni, tapi nama vektor tak tahu tu awkward tu. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Vektor BC ni kita boleh buat sendiri tak? Tanpa soalan suruh. Oi, soalan dah suruh dah kat bawah ni. Boleh. Soalan dah suruh dah. Dah suruh dah. Kan? So macam mana kita nak buat BC ni? Can we write BC? BC negatif 3U tambah 2V. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, so jawapan dia dah ada orang dapat. Dia dapat negatif 3U tambah 2V. Okey, so nanti kita tengok jawapan ni betul ke tak. Okay, now, how do you write BC? BAAC. BAAC, sebab kita dah highlight BA dengan AC ni kan. So, let's write BAAC. Okay, so awak setuju dengan BAAC. Betul tak jalan kerja BAAC yang kita buat ni? Nampak betul tak? Betul. Nampak betul kan? Sebab we start with B, sini pun tulis B, belakang ni tulis C, belakang pun C. Very good. And tengah-tengah dia? Tengah sama. Sama, dia senyum. Pasal tu, dia senyum. Okay, so BA adalah what? BA ni dia Negatif 3U. Negatif kan? 3U. Sebab dia go opposite daripada anak panah yang asal. So let's put it negative. Negatif 3U. Sekejap, ada orang ketuk pintu. Nanti cikgu bagi tunggu kejap. What about AC? AC macam mana? 2V sebab dia ikut anak panah AC kan? positif 2V. Dia ikut anak panah yang asal 2V. Very good. So jawapan yang kita dapat ni sama macam jawapan yang Alia bagi tadi. Okay, so let's write this as BC. So vektor BC ni, sepanjang BC ni, kita dah boleh tanda dah. Nama vektor dia terus update adalah negatif 3U tambah 2V. Okay, sekejap cikgu nak bagi orang masuk. Jangan lama tunggu. Okay, kalau nak batuk, jangan batuk kat mikrofon terlalu obvious. So elakkan batuk kat mikrofon. Okay, now yang lain okey ke? Cikgu dengar macam ada 3-4 orang je yang respon. So hopefully yang lain yang lain okey. Okey, cikgu. Now soalan kedua ialah soalan PQ. Okay, siapa nak bagi cadangan macam mana nak buat PQ ni? Boleh buat ke tak boleh buat? Saya. Okay. Boleh cikgu. Boleh Okay, so macam mana Boleh. P nak bagi ke Q? PC CQ. PC tambah PQ. Again. PC PQ. PC tambah CQ. Okay, PC tambah CQ. Ada tak yang nampak ada jalan lain? Ada tak orang lain nampak jalan lain? Takkan nak pusing belakang. Kalau pusing belakang macam mana? Jauh. Jauh. Guru. Penat kalau jauh. Kalau ikut jauh tu okey tak? Boleh kan cikgu? Ada yang cakap dengan cikgu, okey, mungkin boleh tulis PC CQ kan. Psychologically nampak macam turun gelongsor lepas tu terus lari kan. Ni betul ni. Cikgu tak nafikan ni betul. P Q Q tengah-tengah huruf yang sama. Tapi kalau nak ikut yang jauh pun boleh tau guys. Nak ikut yang jauh, okay, kita tak tahu masa SPM kemungkinan kita ternampak jalan yang jauh tu. Kan PB tambah BA tambah AQ. Macam tu. Boleh tau, boleh. Sebab apa? Kalau awak tengok, pattern ni masih lagi sama. Tengah start dengan awal start dengan P, belakang start dengan Q. Dengan Q. Tengah-tengah dia antara huruf tambah tu adalah huruf yang sama, nampak tak? Cuma yang ni dia senyum 2 kali. Dia senyum 2 kali macam tu. Nampak tak? Pattern dia sama. So you can actually use PBBAQ boleh masa SPM terima, PCCQ pun boleh. Okey. Cuma kalau kita macam bijak, kita akan gunakan PCCQ lah kot. Sebab nampak lebih senang dan kita boleh kurangkan chances untuk buat careless mistake. Okey. Now let's proceed dengan PC. PC ni dah ada ke belum nama jalan dia? Belum. Okey, kenapa belum? Sebab yang kita ada PC je. Yang kita ada ni PC yang penuh. So kalau nak PC, awak kena tulis dia sebenarnya adalah setengah. 1/2. 1/2 daripada yang full tadi tu, negatif 3U tambah 2B. Nak tulis setengah BC dulu pun boleh. Okay, kalau kata awak berhati-hati, awak akan mulakan dengan setengah BC. This is PC. Sangkut tu kot. This is PC. Okay, sangkut ke? Lag kan? Okey je. Okay Alright. Boleh lah kan. Dia ada lag lah for 2 second kot.
Okey, now kita nak kena tukar tak simbol? Maksud cikgu adalah perlu tak kita tukar negatif jadi positif, positif jadi negatif untuk PC ni? Tak. Tak Tak perlu. payah, tak payah. Kenapa? Tak Sebab payah. Ya. Perlu. sebab Dia sama Direction dia cikgu. Direction dia sama. Different sama. direction. Very good. Okay, now proceed dengan CQ. Come on, CQ. What about CQ? Negatif. 1/3 negatif. Okay, tadi cikgu dengar ada orang cakap 1/3. V. Kenapa ada 1/3? Kenapa ada 1/3? Sebab A Sebab dia dapat satu bahagian tu daripada sebab 2V. dia ni tak penuh kan? Yang kita dapat 2V ni, nama vektor yang penuh A to C. So kalau kita nak ambil separuh je, maybe a portion of AC, kita mention lah berapa panjang dia. So dia adalah 1/3. Okay, per 3, very good. Semua orang Negatif nampak. 2V. Negatif 2V. Negatif Okay. 2V. Kenapa dia deserve dapat negatif? Sebab arah dia lain. Lain arah. Arah berlainan. Okay, good. Very good. So ini kalau nak solve pakai kalkulator lah guys. Jangan congak. Jangan Dua congak. negatif So, 2/3. negatif 3/2 U. And then tambah 1/3V. okay. 1/3. Tambah 1/3V. Tambah V. Tambah 1/3V. Ni pakai kalkulator lah senang 1/3V. Okay, so this is your vector of PQ. So apa nak buat dengan jawapan PQ ni? Update, very good. So kita akan update on the diagram. P pergi ke Q, ya Allah. P pergi ke Q, vektor dia adalah, nama dia apa tadi? Negatif 3/2 U tambah 1/3V. Nah, untuk pengetahuan awak, nanti macam Cikgu Rizan cakap kan ada midterm kan? Okay, cikgu akan tanya on vector saja. Okay. Boleh on vector saja. So, cuma cikgu akan tanya sepenuh-penuhnya lah. Sepenuh-penuhnya dalam vektor. Soalan adalah soalan format paper 2. So, whatever discuss dalam kelas ni kemungkinan boleh keluar balik. Okay, Boleh ke? Berapa soalan cikgu letak? Cikgu cadang nak buat 5 soalan macam paper 2. Ada 5 soalan besar lah maksudnya. Sebab dia nak markah nak 100. Jadi cikgu kena buat 5 soalan. Kalau tak nanti cikgu buat 2 soalan, satu soalan markah dia 50 kan. So kelakar pula Banyak. Ya Allah, mati aku. So ada 5 soalan. Cikgu akan buat 5 soalan. Soalan 20 Alright, now let's go to soalan B. Cikgu rasa yang menarik. Cikgu, saya nak tanya. Okay, tanya. Yang 1/3 tu macam mana cikgu dapat? Okay, 1/3 kat depan ni yang depan ni. Okay, sekarang ni kita ada 2 bahagian kita buat. Satu adalah PC, and then dia nak tambah dengan CQ. Yang PC ni awak faham kenapa dia 1/2? Faham. Faham Okay, CQ ni, sebab kalau awak tengok dekat diagram, dia dekat garisan CQ ni, kita dah calit tadi dah awal. Kita dah buat satu calit. Nampak tak? Nampak. Buat satu calit. Oh, nampak. Good. Maksudnya dia tak, panjang dia tak penuh lah. Dia cuma satu calit daripada total 3 calit. Daripada total 3 calit. Oh, okey. Boleh Okay, very good. Okey, nampak. Sekejap, ada orang ketuk pintu. Siapa yang ketuk pintu ni? Kau lambat lah Amin masuk. je, ya Allah Ini kalau buka puasa ni dah habis makanan Ya Alright. tu. Okay, now let's go to soalan soalan B ni. Ini yang cikgu cakap soalan MRSM, cikgu suka soalan dia yang B ni. Okay, ini cikgu kata soalan dia genius ni, bagus ni. Okay, now soalan dia kata apa? The straight line PQ yang kita buat tadi ni, yang kita update ni, dia kata the straight line PQ is extended. Garisan ini telah dipanjangkan lagi sehingga dia bertemu dengan point R. Nah, awak tengok dalam diagram ni, tak ada langsung point R tau. Okay, so this is where K-BAT masuk. Oh, kena tambah K-BAT, dulu. awak kena ada satu kemahiran berfikir aras tinggi. Kena imagine that garisan ni kalau kita panjangkan, dia akan bertemu dengan satu lagi point. Saya cukup panjangkan PQ. Dia kata PQ is extended. Okay, panjangkan garisan Q sehingga dia bertemu dengan satu point, nama dia adalah point R. So awak panjangkan lah. Panjangkan, and then awak letak R. Letak mana-mana awak suka. Cikgu letak kat sini, R kat sini. Sebab dia kata PQ is extended. PQ dipanjangkan sehingga dia bertemu dengan satu point R. Kena imagine point R ni. Lepas tu dia tolong kita, dia kata bila dah panjangkan sampai point R ni, terhasillah satu vektor. Equation. Yes, terhasil satu equation, vektor. Dan vektor ni dinamakan sebagai negative 9U plus KB. So awak kena update dekat diagram tu guys. Okay, so update dekat diagram. Nama vektor PR ni panjang, negative 9U plus KB. Ada seorang lagi makhluk tengah tutup pintu.
Sekejap Cuma cikgu notice dia punya lag tak lag macam Tak, apa? tak teruk sangat. Macam Tak, Macam kan? zoom, Kan? zoom teruk, zoom teruk. Zoom teruk Maggie dia Zoom guna teruk gila. banyak data kot. Dan dalam dunia ramai orang pakai at one time. Alright. Now, nampak tak apa cikgu buat ni? Negative 9U plus KV ni? Nampak Nampak. So, negative 9U plus KV ni, dia adalah vektor P yang dah ditarik sehingga jumpa R. Okay, setakat ni cikgu nak pause. Siapa yang tak clear soalan ni? Clear Okay, so cikgu proceed. Clear. Clear. Now, apa dia kata kat sini? Carilah nilai K yang dia letak dekat PR tadi tu. Okay, so cikgu bagi tahu awak students, kenapa cikgu cakap soalan ni genius? Ada dua sebab. Kenapa orang ubah soalan ni genius? Pertama sekali adalah dia nak pelajar tu imagine yang garisan ni boleh dipanjangkan sampai jumpa satu point R yang dia tak lukis. Pelajar kena lukis sendiri. So it could be masa SPM, ada orang letak point R ni dekat dengan Q, ada orang akan letak point R ni jauh So beza-beza masing-masing interpretation. Cuma sekarang ni, masa dia tanya kita K ni, dia tak cakap pun tahu K ni apa benda. K ni parallel ke, K ni sama panjang ke kan, K ni Hooke's law ke kan, F sama dengan KX ke, dia tak bagi tahu what is this K. Okay, jadi cikgu rasa kat sini kalau masa SPM keluar, kemungkinan kalau kita tak bersedia, kita akan start dekat K ni. Awak mungkin tak tahu nak start dengan apa. Nampak tak? Tak tahu nak start macam mana. Okay guys, dalam vektor yang kita belajar setakat ni, kalau awak ingat balik kan, sebab at first place masa kita buat vektor tu, awak ada present kan, awak present. Cikgu present kan. Tu ada mangkuk sampai jatuh tu. Siapa makan tu? Siapa yang tengah makan tu, dia punya mangkuk dah terjatuh. Sorry. Okay, tak apa. Sabar, sambil makan sambil breakfast. Kalau cikgu pun buat macam tu. Okay. Now guys, tengok ni guys. Dengar ni Dalam vektor, awak kena ingat balik guys. Kalau kita start dalam exam, sebab kadang-kadang cikgu pun faham masa cikgu sekolah, there are times kita start. Kita rasa kita study dah banyak, tapi bila jumpa soalan kita start. Okay, that is where awak kena ingat balik dalam topik ni apa aja yang soalan boleh tanya. Soalan boleh tanya antaranya adalah positif dengan negatif vektor. Positif negatif vektor kita dah jumpa banyak kali tadi. Betul tak? Kan? Awak nampak negatif dia kena letak negatif arah bertentangan. Kita juga ada jumpa perkataan macam equal vector. Equal vector kita dah buat tadi tu guys. Yang sama panjang tadi tu. Betul Yang mana cikgu? Sedawa. Cikgu tak faham kenapa kena share dia punya sedawa. Okey? Kenyang. Cikgu, mana yang cikgu cakap equal vector tu? Oh, equal vector yang ni. Yang masa BP dengan PC ni. BP dengan PC. Masa dia sama panjang ni sebenarnya dia equal vector tau. Kalau awak dapat PC ni, automatically awak akan dapat BP siapa dia. Okay, equal vector. Okey. Apa yang dalam vector? Dalam vector ada juga bila kita boleh tambah vector. Masa bila kita tambah vector tadi, yang BA tambah AC, PB, BA, AC, ni semua equal addition vector ni. Tambah PC, vector. CQ. PC, CQ. Okey, ada satu lagi benda kita tak sentuh. Apa dia? Apa dia yang kita tak sentuh? Dalam vector. Ada satu perkataan dia panggil sebagai parallel. Compare. Yes. Parallel. Ada comparative ada parallel vector. Yang ni kita tak usik lagi. Kan? Jadi kemungkinan soalan K yang dia mention dalam soalan PR ni menggunakan teknik parallel. Okey. Setuju Okey, sekarang kat mana awak nampak? Ada tak ciri-ciri parallel kat garisan PR ni? PR ni ada parallel dengan siapa guys? PR ni parallel tak dengan AB? Parallel. Dia parallel tak dengan AB PR? Tak. Tak kan? Tak. Kita leave AB. PR ni parallel tak dengan AC? AC Tak. PR kan? Tak. PR ni parallel dengan siapa je sebenarnya? Dia kena buat line Siapa? sikit je. Dia parallel dengan siapa? Tak ada siapa. Tak ada, Irfan. Wi-Fi. Azaidi. Oh, dia tak ada parallel dengan Aduh, siapa. Jadi Kak macam ni Aidi. kita nak teruskan ni kalau tak ada parallel dengan siapa? Sebab cikgu nampak the only workings yang kita kena buat adalah parallel sebenarnya. So dia parallel dengan siapa? Cikgu, kalau PQQR? Yes, betul kan? So sebenarnya PR ni dia sebenarnya dia parallel dengan PQ. Nampak tak? Walaupun diorang duduk atas garisan yang sama, tetapi ciri-ciri parallel tu ada. Okey? Jadi dalam buku teks, guys, dalam buku teks,
Untuk kes parallel yang duduk atas line yang sama, buku teks tak panggil parallel. Okey, buku teks panggil collinear. Faham? Buku teks panggil collinear. Collinear dengan parallel sama, cuma diorang duduk atas garisan yang sama. Sebab cikgu pernah tengok soalan SPM sebut perkataan collinear. Dia ambil balik dalam buku teks, dia keluarkan dalam buku teks. Collinear. Faham? Faham Okey, very good. Sekarang macam mana kita nak teruskan jalan kerja kita? Kalau kita nampak PR dengan PQ ni parallel, collinear, macam mana kita nak teruskan working? PQ equals Saya QR. buat negatif YU tambah KV sama dengan X kurungan negatif 3 per 2 U tambah 1 Guys, per 3. betul-betul. Hari Jumaat lepas kita ada buat satu soalan parallel. Cikgu kata kita kena guna kaedah variation. Ingat tak? Ingat. Okey, so macam mana ni kalau nak guna kaedah variation? Ada apa simbol di tengah-tengah ni? Okay. Kan directly Okey. proportionate. Kan directly proportionate kan? Betul kan? Betul. Okey, lepas tu kita akan tulis PR. Macam mana Cikgu Siti kata? Sama dengan Equals KPQ. equals to KPQ. Okey. KPQ. Tapi cikgu kalau saya tukar K tu another, saya tukar K tu another variable sebab Sebab apa? takut confuse dengan formula Takut confuse. negatif YU tambah KV. Okey, cikgu pause sekejap. Ni Yasmin yang tanya ke? Apa dia cikgu? Yasmin ke yang tanya tu? Tak. Alia Tora. Alia Tora. Okey, Alia Tora. Okey, cikgu beritahu nama awak Alia Tora. Okey. Now, dengar guys. Ada satu reason yang kuat kenapa Alia Tora mention dia tak nak guna huruf K. Okay, and the reason is that kalau awak tengok dalam soalan vektor PQ ni dah guna huruf K awal-awal. Maksudnya vektor soalan MLSM ni dah menggunakan huruf K awal-awal. Jadi kita tak boleh guna huruf K. Sebab kalau kita masih lagi guna huruf K macam Cikgu Siti aja, nanti kita akan jadi kuadratik nanti. Sebab bila K kali dengan K yang soalan bagi, dia akan jadi kuadratik. Masa tu dalam kerja kita akan jadi sangat kompleks, awak akan kira benda yang tak pernah belajar. Okey, so kita kata tak bolehlah guna huruf K, kena guna huruf lain. Okey, so cikgu cadangkan kita guna huruf lambda. Baru macam saya. Tapi kalau nak guna lain boleh tak cikgu? Boleh, awak boleh guna huruf hijaiyah pun boleh. Awak boleh guna huruf ya contohnya. Pakai huruf X. Okey. Huruf X Okey. pun boleh. Betul-betul. Cuba tak nafikan. Boleh guna huruf qaf pun boleh. Huruf qaf pun boleh. Ya qaf. Boleh. Alright. Huruf qalqalah pun boleh. Tak ada masalah, seriously. As long as dia Saya sabar je lah. menggunakan huruf. Awak letak star contohnya awak letak Alright. star kan. Cikgu saya letak star boleh tak? Star pun boleh. Seriously, ni cikgu bukan being sarcastic tau. Cikgu nak bagi tahu awak, you can put in any constant. Sebab kalau orang Greek, kan orang Greece, belajar math, dia mungkin akan gunakan huruf-huruf Greek letter. Contohnya ada huruf apa? Huruf Greek letter, ada alpha, ada beta, ada omega kan. So boleh guna any. Faham Oh, So, okey. kalau kita macam Islamik, kita mungkin guna huruf ya. Huruf ya. Alif pun boleh. Alif pun boleh. Alright. Now, so back to discussion. Cikgu guna lambda boleh ke? Boleh Boleh kan? cikgu. Okey. Boleh. Lambda ni dalam subjek apa dia? Fizik. Physics kan? Wavelength. Fizik. Ada wavelength kat sini. Okay. Now, let's proceed. Siapa yang mengamuk tu? Ketuk-ketuk meja. Kira tak dapat mengamuk Okay, now guys, PR dengan PQ ni kita dah ada daripada awal tadi. So the good news is that PQ kita dah update tadi. PQ lah negatif 3/2U tambah 1/3V. Very good. Dan PR pun soalan dah bagi. So cikgu akan tulis saja kat sini. So awak tengok apa cikgu buat. So PR akan ditulis sebagai negatif 9U plus KV. And PQ adalah cikgu nampak dekat sini sebagai negatif apa tadi? Negatif Ada orang masak, 3. Negatif 3 per Tak 2. nasi tu. Orang memasak Ya Allah. Kejap cikgu. Siapa yang masak tu Masak. La ilaha illallah Tora. Tambah Terbaik, 1/3V.
1/3 V. Yang tu yang kita tulis tadi tu ke? Yang kita jawab sendiri kan? 1/3 V. Okey. So far boleh digest? Boleh Boleh. Sekarang siapa nampak ada satu kelemahan dalam soalan ni? Ataupun dalam bentuk soalan macam ni. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia. Kelemahan untuk awak lah masa SPM nanti. Dia punya on the bad side untuk soalan vektor. Jadi negatif. Okey, tengok guys, tengok Negatif kat depan. Kalaulah Dia kena compare. negatif 3/2U ni kan, kita ambil daripada jawapan yang kita dah buat tadi, betul tak? Okey, kalau tadi kita jawab salah, ada chances untuk yang ni pun salah. Tu dia punya kelemahan dia guys. Okey, soalan vektor adalah soalan yang follow through. Kalau soalan tu daripada awal lagi kita salah, daripada BC tadi salah, maka PQ akan salah, maka soalan ni pun akan salah. Yang tu kena hati-hati. Alright? Okay, now cikgu nak proceed, nak expand. Ni boleh expand tak guys? Lambda ni boleh expand, kita boleh kalikan dia. So dia akan jadi, betul, okay, terima kasih sebab sokong cikgu. Negatif 9U plus KV. Okay, mungkin ada orang yang tak suka tengok lambda sebab nampak terlalu saintifik kan. Negatif 3/2. 3/2. Lambda U. Okay, good. Tambah 1/3. Lambda V. Lambda V. Dulu kan masa cikgu sekolah, cikgu SPM tahun 2001, cikgu suka gunakan simbol lambda ni tau. Dan cikgu punya classmate memang suka tengok simbol lambda ni. Sebab masa tu tahun tu tengah hot game Half-Life. Budak-budak suka main Half-Life. So dia punya simbol tu sama macam lambda. So semua orang macam tiba-tiba faham tiba-tiba faham. So orang yang tak faham admin jadi faham masa tu. Okay, now guys, Lepas ni main lah. Pani main kan. Sekarang ada lagi game Half-Life tu, ada lagi masih ada lagi Half-Life 3. Ya ke dah 3 dah? Belum Igu. Dah tak Game tu game apa? Tembak-tembak lah. Bapak kau 3 Alex tu. Mana ada? Dah nak production 3 lah. Bukan dia ada 1.5. Okay, dah sambung belajar. Bincanglah saja lain tu. Okay. Baik. Belajar. Macam ni kita nak buat ni guys. Compare, very good. Kan? So dah berapa kali kita guna kaedah compare ni? Cikgu rasa banyak kali kita buat soalan tu memang kena ada compare. Almost semua soalan B menggunakan kaedah compare. Okay? So tolong ingat tahun ni kalau SPM, kalau ada SPM lah kalau ada SPM, dia akan tanya compare. Kan tahun depan ni. Ya ke? Awak dengar kat mana? Tak, Umi cakap semalam awal tahun depan. Cikgu pun macam Umi saya pun kata macam tu. Cikgu macam ada dengar juga. So tengoklah Harus semangat nak grade tahun ni. Matilah nak. Kan? Itu belum cerita lagi MAG itu ada ke tak kan? MAG Kita pun tak tahu Jangan. Memang tak ada. MAG. MAG kat rumah ni. Okay, now. So macam mana nak compare ni? Negatif 3/2 lambda sama dengan negatif 9. Okay, so kita compare yang U dengan U U dengan U kita compare. Dan juga yang V dengan V compare. Nah, awak boleh buat kat rumah tak? Cuba try. Cikgu pause sekejap. Cikgu minta. Saya dah buat dah. Dah buat dah? Okey. Yang belum buat, cuba buat. Yang belum buat, cuba buat. Almost there. Ni kalau compare ni, kalau awak tak buat nanti awak tak nampak macam mana proses dia. Sebab dia tanya setiap kali SPM. Kalau start nak buat, awak tulis macam ni. Awak tulis U. Kan, tulis U. Dan awak tulis sebelah kiri siapa. Sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa. Ni cara paling mudah nak compare. Maksudnya awak tengah tengok yang U punya. Okay. Cari berapa lambda tu dapat. Saya dapat. Sekejap, saya tak apa. Dapat Okay. Nampak macam 6 ya? 6. 6 kan? Siapa dapat lambda sama dengan 6? Dapat. Dapat Okay, so dapat lambda sama dengan 6. Kalau kita ingat balik apa yang Cikgu Siti ajar, Cikgu Siti kata bila dah dapat unknown lambda ni, kena update dalam equation yang asal tadi kan? Yang ni yang lambda kita declare ni. Sebab dia variation. Kan? So kita akan tulis kat sini, PR sebenarnya, dia adalah sama dengan 6
6. P K2 6 PQ. Okey, sekarang tengok ni guys. Kalau kita ikut kaedah variation ni dan kita update, kita tukar lambda ni dengan 6, kita buat sebiji macam Cikgu Siti aja. Lepas tu kita berhenti, kita hantar kertas soalan macam ni. This is where markah awak tak penuh. Okey, sebab sebenarnya soalan bukan tanya pasal lambda. Walaupun kaedah ni sama macam variation, tapi Cari bukan K. tanya lambda. So sebenarnya kita kena cari K pula. So sebenarnya apa kita kena buat? Kita kena compare Betul. yang V pula. V kita tak compare lagi sebenarnya. So, naik jawapan kita tak habis kan? 1/3 lambda. Okey. Sama dengan K. K kan? So sebelah Sama kiri dengan K. betul. So sebelah kiri V adalah K, sebelah kanan V adalah 1/3 lambda. 1/3. Yes. 3K. 1/3 kali 6. Cuma tadi lambda ni kita dah tahu dia 6 tadi, betul tak? So kita masukkan Tahu. masukkanlah 1/3 ni, tukarlah lambda tu jadi 6. So you will get K dapat 2. equals to 2. 2. Okay. So sebenarnya K dalam soalan ni tadi adalah 2. Boleh kan? Oh. Faham? Kalau Okay. Faham. Okey, cuba tengok dekat mana soalan MRSM ni tough. Cuba awak tengok. Dekat mana kita kata soalan MRSM ni, cikgu, tough lah MRSM ni soalan. Kat mana dia tough? Nak cari apa parallel tu? Cari K. Parallel. K yang orang tak boleh imagine yang lain PR tu. PRK. Betul. Cikgu ambil one by ni yang cikgu nampak sebagai seorang guru. Cikgu nampak extend garisan ni quite tough sebenarnya. Ada orang mungkin akan naikkan garisan ni ke atas. Betul tak? Betul. Setuju kan? Okey. Tapi itu satu. kalau arah sama tak apa kan cikgu? Betul, tak ada masalah sebab soalan ni interpretation dia boleh jadi beza-beza. Sebab dia kata the straight line PQ. Straight line PQ ni kemungkinan ada orang interpret dia naik ke atas. Kan? So dia tough dekat sini, dekat point R ni. Kemudian adalah nak mulakan workings ni tadi students, dia tak mention langsung perkataan parallel. Kita yang fikir sendiri soalan ni. Nampak tak? Betul. Dia kalau soalan peringkat sekolah, kemungkinan cikgu boleh tolong student. Cikgu kata, okay, find K such that dengan syarat PR dengan PQ adalah parallel. So budak baca, baru student cakap, oh parallel, baru dia boleh start. Tapi MRSM tak buat macam tu. Dia nak student fikir sendiri, soalan ni parallel, fikir sendiri. Okay, jadi kalau orang tu tak tahu nak mulakan dengan parallel, maka ayat-ayat basic macam ni memang tak boleh start. Apatah lagi nak compare kiri kanan. So this is why MRSM ni soalan berbeza dengan negeri lain. Boleh Okey, nanti cikgu akan share nota yang kita buat ni. So kita nak move to soalan seterusnya. Cikgu cakap tadi kita nak tengok soalan SPM sebenar tahun 2016. Okey, ini adalah ini adalah antara soalan SPM yang cikgu terkesan sampai hari ni. Sampai hari ni cikgu masih terkesan dengan soalan ni. Walaupun dah 4 tahun soalan ni berlalu. Okey, cikgu masih ingat lagi macam mana cikgu punya student tahun 2016 menghadapi soalan ni. So awak kena tengok kenapa cikgu rasa cikgu terkilan dengan soalan ni sebenarnya masa SPM. Okey, dan kita akan bincangkan kenapa soalan ni cikgu tak berapa gemar. Okay, now let's look at this question. Apa dia kata kat sini? Dia kata ada 3 boat. Dia kata ada boat A, boat B, boat C. Soalan ni cikgu ada share dalam palette tau. Nanti awak boleh tengok. Okey, ada 3 boat bergerak serentak dengan menggunakan kuasa solar. Tak kisahlah guna kuasa apa tu, tak kisah, wallahualam. So dia kata kat sini boat A, okey, awak tengok boat A, cikgu bulatkan boat A dengan boat B. Dia kata dia bergerak dalam air ni dengan kelajuan. Tengok dia tulis kat sini, given that the velocity, dia sahaja menggunakan physics punya perkataan. Nampak tak? Okey, sekarang awak tengok tak? Soalan ni bias ke tak? Cikgu tanya. Adakah soalan ni bias? Okey, kenapa dia bias? Sebab ada fizik. Ada fizik. Sebab Tu cakap tu. Sebab F1. Sebab dengar ni. Sebab yang ambil admaths bukan semuanya budak-budak sekolah sains. Dia budak yang ambil sains. Sebab budak account pun ambil admaths juga. Jadi bila budak account jumpa soalan yang berbentuk macam bunyi-bunyi sains, bunyi-bunyi fizik, orang akan panik. Tahun 2016 cikgu ajar kelas 5G, kelas account, memang mostly tak boleh buat. Padahal soalan ni sangat simple. Tapi bila soalan tu diolah dalam bentuk saintifik, jadi dia akan cakap, cikgu, velocity ni kita orang tak pernah jumpa pun dalam buku teks, tak pernah buat dalam kelas, jadi dia orang panik. Bila dia panik,
dia langsung tak boleh buat soalan yang nampak mudah ni. Okay, so dia kata boat A, vektor dia bagi kan, dia kata velocity dia adalah 2i plus j. Jadi sekarang ni kita dah ada dah gambar rajah dekat situ. So apa awak boleh buat, perhaps awak boleh highlight. Okay, awak boleh highlight dan awak namakanlah vektor tu. Apa nama dia tadi? Nama dia adalah 2i plus j kan. So vektor J. J ni dia bergerak dengan 2i plus j kan. Kemudian dia kata apa ni, ada vektor B. Boat B pun bergerak juga. Boat B ni kalau awak tengok, kalau kita belajar fizik, kita akan nampak boat B ni macam laju sikit. Okay, boat B ni macam laju sikit. Okay, so berapa vektor dia bagi? Dia bagi vektor boat B adalah 6i tambah 3j. 3J. tambah 3G. Okay. 3G buat 3J. Dah 3j. Okay, apa soalan pertama dia kata, determine how many times the resultant velocity of boat A compare to the resultant of boat B compare to boat A. Okay, ni apa benda ni guys? Maka ada 4 tu. Fizik. Okay, maka ada 4 tu. Awak nampak ke soalan dia? Clear ke? Ni soalan Nampak. dia. Ni soalan dia. Apabila dia dah bagi dua-dua boat A dengan boat B, kita pun tahu kan, kalau cikgu jadi awak, cikgu baca soalan cikgu dah tahu dah. A sama dengan 2i tambah j, B sama dengan 6i tambah 3j. Nampak macam nombor dekat B ni lagi besar, betul tak? So of course B akan lebih laju. Betul tak B lebih laju. Dan A akan jadi perlahan. Betul kan? Betul. So sekarang ni dia kata, Betul. tunjukkan dalam bahasa Melayu dia kata, Three tentukan times. berapa kali ganda hal laju paduan boat B berbanding hal laju Three paduan boat times. A. 3 times. Okey, macam mana awak nampak dia 3 times? Siapa Sebab nampak dia 3 kali ganda? 6 divided sebab 6 dan 2. saya Awak nampak 6 dengan 2 ni sebab macam ada J kaitan situ kan? JA 1. Kan? Nampak Dengan macam 3 dengan 1 tu ada kaitan. A dengan B ni kalau tengok 2 ni dia pergi ke 6 macam dia kali 3 kan? And then yang J dengan 3J ni pun nampak macam pattern yang sama, dia kali 3 3. kan? Tapi kalau kita tengok markah dia guys, markah dia 4. Markah 4 ni Kan tunjuk working. banyak. Markah 4 ni banyak cerita. Markah 4 ni guys, satu markah untuk jawapan yang betul. Lagi 3 tu working. Ada 3 benda dia nak tengok. Working. So macam mana ni? Kalau macam ni lah jalan Kena kerja dia, compare lah cikgu rasa budak cikgu yang tahun 2016 tu 5G tu dia of course boleh jawab. Kan? Senang je dia nampak kali 3 kan. Tapi kenapa dia tak boleh jawab masa tu? Apa sebenarnya yang dia nak tengok? Tough sikit kan? Kena compare ke cikgu. Okey, kena compare. Cikgu nampak guys, okey, benda pertama yang dah nampak rumit adalah sebenarnya resultant ni guys. Resultant. Dalam fizik kata hal laju paduan. Okey, awak notice tak tadi ada satu ayat yang kita tak baca. Ayat dia adalah air ni, dia kata air ni pun ada velocity. Faham tak? Awak duduk, boat duduk atas air tu bukan statik, air tu pun bergerak. Dia kata air tu ada hal laju dan air tu pun ada vektor sebenarnya dia kata. Air tu dah ada vektor dah. Nampak tak? Okey, sekarang apa jadi? Apa jadi? Bila boat tu letak dalam air, boat tu bergerak dan air pun ada vektor. Sebenarnya apa jadi? Saya punya laptop nak update lagi. Oh. Tu ada masalah rumah tangga kan, cikgu dah Tak dengar. tahulah cikgu. Tak tahu Okey, tengok guys, tengok apa cikgu buat. Tengok apa cikgu buat ni. Tak tahu. Okey, cikgu akan tulis. Tengok apa cikgu buat. Cikgu akan tulis mula-mula ni kalau untuk SPM. Cikgu akan tulis boat A. Okay, cikgu tulis boat A. Ni masa exam tau SPM. Boat tu ada orang baru nak masuk. Subhanallah Siapa tu? Nabil. Masya-Allah Nabil. Tak apa. Rajin. Tak apa. Okey, tengok boat A, cikgu akan tulis dia punya vektor tadi 2i tambah j kan? 2i tambah j. By the way, kelas kita lagi 5 minit, 6 minit lagi 10 minit Nabil pun masuk. Okey, tak apa. Boat A adalah 2i tambah j. Ingat guys, boat ni dia ada kelajuan dia kan, 2i tambah 6j kan? Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa air ni pun bergerak. Ada So, awak kena tambah water. dengan hal laju air. Kena tunjuk pada pemeriksa exam tu, dia mesti tambahkan dengan hal laju air. Sebab boat tu bergerak atas air.
Faham tak? Faham. Itu cerita. Faham. Sebab tu markah ada 4. Faham? Okey. Jadi kalau bot Faham. A pun tambah dengan air, awak kena tunjuklah juga bot B pun buat benda yang sama. Kan? Bot B pun dia punya vektor, awak tulis kat situ 6I tambah 3J, dia pun tambah dengan air. Air tu bergerak. So air tu ada current, ada arus, tambah dengan setengah J. This is where awak dapat satu markah. Okay. So bila kita tambah, kita akan dapat kat sini untuk bot A. Okay, kita kata vektor A lah. Vektor A adalah 3I tambah 3/2. per 2J. Very good. Ini A punya vektor. 2J. What about vektor B? Sekejap, kena buat. 7I 7I tambah 7/2J. tambah 7/2 tambah 7/2 J. Ni awak pakai kalkulator kan? J. Pakai kalkulator. Okay, good. Very good. Okay, sekarang cikgu dah tak nampak dah yang awak kata kali 3 tu. Perasan tak? Ya, perasan. Kan? Jadi kalau satu Malaysia buat kali 3 masa tu, dia pun cakap, oh senangnya SPM tahun ni, ya Allah, terima kasih. Maka dia kosong. Kan? Maka dia kosong kat situ. Faham tak guys? Nampak kan? SPM 2016 Ini first time yang guys, cikgu beritahu awak. First time cikgu pun jumpa soalan vektor paper 2 macam ni. Sebab bila tahun 2016 cikgu buat drilling dengan student-student SPM, cikgu ajar dia macam cikgu ajar awak. Ada diagram 3 segi lah, 4 segi lah kan. Calit sana, calit sini, calit sana. Keluar soalan exam, satu calit pun tak boleh buat. Nampak tak? Memang sampai hari ni cikgu ingat soalan ni. SPM 2016 soalan nombor 5. Memang ingat. Sebab dia memberi kesan kepada budak-budak. Sebab cikgu cakap dengan awak, kita punya senior ramai yang suka vektor kan. So memang diorang target vektor. Tapi bila masih SPM, diorang jumpa soalan vektor, diorang stuck. Diorang tak tahu nak buat macam mana pun. Nampak tak? Saya dia tanya kan. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak kena buat ni? Apa yang patut kita buat? Compare, very good. Sebelum compare, sebelum nak buat compare, ingat tak yang masa kita buat compare tadi? Kita start dengan parallel kan? Kita start dengan ayat parallel. So awak kena tunjukkan yang vektor A ni, dia ni sebenarnya parallel dengan vektor B. Kena buat macam ni. Tak boleh suka-suka compare macam tu. Faham? Nampak Faham. Okey. Lepas tu yang simbol proportionate ni jadi apa? Simbol proportionate jadi apa? Jadi K Sama kan? dengan. Boleh tak kita guna sama dengan K? Huruf K ni boleh pakai tak? Boleh. Pakai boleh Okey, so boleh pakai Boleh. sama dengan KB kan? Boleh. Okay, sama dengan KB. So cikgu tulis KB. So the good news adalah kita masih lagi buat jalan kerja sama macam soalan-soalan sebelum ni. So tak ada benda yang kita rasa out of place. Okey, boleh kita proceed? A nak tulis Boleh. 3I tambah 3/2J. 3I tambah 3/2J. ni yang untuk I untuk A 3I tambah 3/2J. Okey, what about yang B ni? Dia bagikan tadi. Kita buat tadi kan? K sama dengan 7I tambah 7/2J. Dia kali kan? Yes. 7/2J. So vektor B adalah 7I tambah 7/2J. Lepas tu kita expand. Lepas tu kita expand. 7KI tambah 7/2KJ. Sebelah kiri tu dia siapa? 3I tambah 3/2 Tambah 3/2. J. Very good. Lepas tu baru compare macam kita buat sebelum-sebelum ni guys. Nampak? Lepas tu tulislah boleh buat anak panah. I dengan I, J dengan J. Okay, J dengan J. So kalau kita tengok yang I dengan I, awak akan notice sebelah kiri dia adalah 3, sebelah kanan dia 7K. So K sama dengan K sama dengan 3/7. 3/7. So ini kena masukkan balik macam variation. So declare balik sebenarnya yang relation A dengan K tadi, bot A dengan bot B adalah 3/7. This is how you write your answer. Di sini markah ni jadi 4 guys. Nampak tak? Faham Satu markah confirm dekat jawapan betul. Faham? Satu markah dekat addition tadi.
Antara salah satu ni awak tambah. Satu markah bila dapat tunjukkan ada konsep ada konsep what you call this? Konsep parallel kan? Ni baru 3 markah kan? Variation. Okay, so sepatutnya bila pelajar tu dapat buat konsep compare, dia bagi satu lagi markah. So you have 4 marks here. Nampak Cikgu akan cakap tahun 2016 memang tough lah soalan dia. Memang tough. Awak boleh imagine tak kalau SPM tahun ni keluar macam ni? Kan, kita dengan panik SPM kan. Of course at maths kan, exam kita akan rasa panik soalan senang, kita nampak susah. Dan dia tanya soalan macam yang kita tak pernah tengok. Kan, so kemungkinan kita akan cakap soalan ni pun sama juga susah. Okay, alright, now boleh kita tengok soalan B? Masa dah habis Sorry. Boleh. Macam ni, cikgu bagi homework untuk awak soalan B. Boleh? Next class Boleh. kita bincang. Boleh Boleh cikgu. Okay. So Boleh. nanti cikgu nak atur satu lagi. Cikgu terlupa tadi. Attendance dalam group boleh masukkan tak? Sebab currently belum. cikgu tengok nanti awak masukkan. Sebab currently cikgu tengok dalam group kita ni ada 25 orang je. Kan? Ada 3 yang tak ada. 26 minggu. 26 minggu. Oh 26. Dia bukan macam tu. 26. Tapi kalau Tolak cikgu? Ke tak Apa ni, payah? apa ni? tak cikgu 25. Kan Tolak, 25 kan? Okay. tolak cikgu. Tolak cikgu kan? 25. Alright, tak apa. Awak ada kelas dengan cikgu apa lepas ni? Tahu. Tak tahu, okey tak apa. Budak Bagus akan ada akaun. Ada. Akaun. Akaun kita tak ada kelas. So yang Lepas ni ke apa? yang tak ambil akaun? Lepak. Oh lepak? Oh. Tadi budak akaun Sebab lepak kita ada bio. Dia ke? Orang lepak. Sonok. Ni bukan jadual baru, bukan ada ni kan? Yang serentak tu. Ada jadual baru. Ada. Tak ada. Untuk kelas yang untuk kelas G tu, kelas G dengan K. Oh, okey. Lepak dua. Korang boleh lepak Yeay. Okey, lepak. okey, teruskan lepak. Okey. So jumpa on Saya lepak dua-dua. besok ke kita kelas besok kan? Ada. Besok. Okey, cuba tengok soalan ni. Cuba tengok soalan Esok. besok ada kan? Okey, cuba tengok soalan B tu nanti. Besok kita bincang. Baik. Terima kasih Cikgu. guys. Okey, jumpa lagi Thank insya-Allah. you guys. Terima kasih. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, cikgu. Thank you cikgu. Sama-sama.